kenyataan ataupun our statement today is that whatever that is considered, apa-apa yang kita whatever is considered an offence out there, it is still an offence in the cyberspace. Kalau ada satu kesalahan di luar, masih lagi satu kesalahan di alam maya. Itu yang kita selalu ingatkan kepada orang. Jadi apabila di alam maya, bila segala kenyataan yang dibuat, you must be accountable lah. Kita akan siasat semua kenyataan-kenyataan yang palsu dan sebagainya. So issue is bila di luar seseorang tu akan menggunakan nama, identiti dia sendiri. Betul. Di alam maya dia tidak menggunakan, dia akan menggunakan fictitious punya nama dan sebagainya. So that is normally the challenge for us to actually track and trace them. But there are cases yang kita dapat, kita berjaya dan kita bawa dia ke mahkamah. Dalam kes MH370 ni sudah ada yang masih dalam siasatan. Sudah ada yang disiasat? Ya, ada yang disiasat. Okey. Ada yang disiasat. Baiklah, Syaril, kita berhenti seketika Datuk untuk menyaksikan transkrip akhir MH370. Ya, kita kembali selepas ini.
Baik, kembali bersama kami. Tadi kami sudah memaparkan kepada anda antara aset-aset yang dikerahkan untuk bersama-sama dalam operasi mencari dan juga mengesan MH370 di samping transkrip penuh yang anda saksikan dalam bentuk visual yang telah pun kami paparkan tadi, itu antara yang telah pun diumumkan secara rasmi oleh Pemangku Menteri Pengangkutan Datuk Seri Syamsuddin Tun Hussein 3 hari yang lalu. Baik, kita nak kembali fokus mengenai spekulator di laman maya ini yang saya pasti anda semua sebenarnya ramai yang tak tahu apakah denda yang akan dikenakan oleh pihak MCMC ataupun jika anda disabitkan kesalahan di peringkat laman maya ni. Misal. Ya, selain itu kita lihat ya, mereka ini mengeluarkan perasaan mereka, pendapat mereka, menyatakan spekulasinya begini, tetapi pada masa yang sama mereka mungkin memberitahu idea mereka sendiri tanpa mempedulikan perasaan ahli keluarga waris tersebut. Jadi mungkin Datuk boleh huraikan sedikit atau jelaskan sedikit kesalahan-kesalahan ataupun denda yang boleh dikenakan kepada mereka yang menyalahgunakan media sosial. Baik, dari segi mereka-mereka yang menyalahgunakan media sosial, kita dapat lihat media sosial ni satu alat yang amat-amat it's a powerful tool, amat-amat kuat ya, yang boleh digunakan untuk seseorang. It can go for us, ataupun ia boleh digunakan untuk yang bertentangan. It can go against us. Jadi dan saya juga nyatakan tadi, apa-apa yang dianggap sebagai kesalahan di luar akan juga dianggap sebagai kesalahan di alam maya ataupun di cyberspace. Dan kita dalam kes MH370 dinyatakan tadi, pada hari ini banyak yang menjadi spekulator dan juga banyak juga yang menjadi penganalisa yang tidak bertauliah. Jadi apa yang kita risaukan yang seperti dinyatakan tadi ialah impact ataupun apa perasaan kepada keluarga-keluarga mangsa ataupun penumpang-penumpang ya, setelah membaca posting ataupun apa yang penulisan-penulisan yang diletak dalam laman-laman media sosial sebegini. Jadi bagi mereka yang tidak bertanggungjawab ni, dari segi MCMC, kita mahu mengingatkan bahawa ia menjadi satu kesalahan lah kalau menggunakan laman-laman sosial ni dengan penyalahgunaan guna yang salah. Kalau dari segi denda, dari segi general offence, it can go as high as ringgit Malaysia RM300,000 kalau didapati bersalah lah. Dan walaupun begitu ada proses-proses lah. Sebelum ni pun kalau tidak bagi kes MH370 ni, kita sudah ada sabit kesalahan untuk kes-kes yang melibatkan media sosial. So seperti yang kita pernah menyatakanlah dari semasa ke semasa. Jadi perlu diingatkan yang kesalahan ini kita menyiasat, dan pada masa ini pun ada beberapa kes yang kita masih menyiasat lagi, dan akan dikemukakan ke mahkamah lah jika didapati bersalah. Okey Datuk, dalam ruang yang terakhir ini secara ringkas mungkin dalam masa seminit, silakan Datuk untuk menasihatkan, mungkin memberi ingatan amaran kepada semua berkenaan dengan isu MH370 Datuk. Ya, mungkin kita dapat lihat bahawa kita setiap seorang ni, kita mungkin berada dalam situasi kita mengambil penerbangan, we are into flights and all these things. Cuma kita perlu ingat bahawa dari segi untuk mangsa-mangsa ni, we are always behind them. Kita mahu berada di belakang mereka. Dari segi untuk memberi sokongan, dari segi yang mana, setakat mana yang kita mampu, dari segi contohnya daripada SKMM, MCMC kita banyak terlibat dalam kerja-kerja SAR, dari segi bekerjasama dengan pihak tertentu macam DCA dan sebagainya. Dan pencadangan yang kita nyatakan hari ini merupakan satu pencadangan yang baru.
mungkin disebabkan MH370 dan dia satu pencadangan untuk future, untuk akan datang. InsyaAllah. Ya. Baik. Okay, baiklah, terima kasih Dato' Muhammad Aliani Fahmat Yunus, Ketua Pegawai Pembangunan Industri Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, kerana sudi datang pada rancangan kita hari ini. Terima kasih Dato'. Terima kasih, sama-sama. Baik, sebelum kita berpisah, kita nak kongsikan juga